interaksi sosial. Unit ini terdiri daripada 4 aktiviti. Aktiviti yang pertama adalah pengenalan ciri-ciri interaksi sosial yang baik. Aktiviti ini boleh dilakukan dengan kaedah yang berikut. Guru menampal poster di sekitar sekolah atau ruang asrama pelajar. Guru mengedarkan bahan bercetak kepada para pelajar. Guru memberikan penerangan ringkas sambil melakukan perbincangan kepada pelajar mengenai informasi yang terdapat dalam risalah. Aktiviti yang kedua, aktiviti permainan berkumpulan. Yang pertama, lukisan diri. Aktiviti ini boleh dilakukan dengan kaedah berikut. Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan yang terdiri daripada 5 orang. Setiap ahli kumpulan diberi masa 5 minit untuk melukis objek tertentu seperti objek kegemaran atau objek yang melambangkan personaliti dirinya pada potongan kertas. Kemudian setiap kumpulan diberi masa 15 minit untuk berbincang cara untuk menggabungkan lukisan masing-masing pada satu kertas yang sama. Setiap kumpulan diminta untuk menghantar seorang atau 2 orang wakil daripada kumpulannya untuk membentangkan jalan cerita yang dibentuk hasil daripada gabungan lukisan mereka di hadapan kumpulan lain. Aktiviti yang kedua adalah lukisan rahsia. Aktiviti ini boleh dilakukan dengan kaedah berikut. Yang pertama, setiap kumpulan perlu memilih seorang wakil untuk menjadi penyampai maklumat. Yang kedua, pelajar yang menjadi pelukis perlu diasingkan dari ahli kumpulan yang lain, manakala ahli kumpulannya duduk di sebelah papan lukisan. Yang ketiga, wakil kumpulan tersebut akan ditunjukkan gambar objek dalam sebuah kad. Yang keempat, daripada sebalik papan lukisan, wakil pelajar tersebut hanya boleh menjelaskan bentuk objek yang terdapat dalam kad tanpa menyebutkan nama objek atau ciri-ciri lain selain dari bentuk objek tersebut. Yang kelima, kumpulan yang berjaya melukiskan gambar yang paling serupa dengan objek yang terdapat di dalam kad akan menjadi pemenang. Aktiviti Jom Bina Bersama. Cara bermain permainan ini adalah pemudah cara perlu membina satu struktur menggunakan Lego di kawasan yang tidak dapat dilihat pelajar. Setiap kumpulan perlulah menghantar 2 orang wakil untuk melihat struktur yang telah dibina selama 10 saat. Wakil hanya diberi masa selama 30 saat untuk menerangkan bentuk struktur binaan kepada ahli kumpulan yang lain. Kemudian, mereka perlu diasingkan seketika daripada ahli kumpulannya. Yang keempat, ahli kumpulan lain akan diberi masa maksimum 10 minit bagi membina struktur berdasarkan arahan daripada wakil. Yang kelima, kumpulan yang berjaya membina struktur yang betul dan yang paling cepat akan digelar sebagai pemenang. Seterusnya, aktiviti melangkah bersama. Cara bermainan permainan ini adalah yang pertama, pelajar dibahagikan kepada kumpulan yang terdiri daripada 2 hingga 5 orang. Yang kedua, ikat bahagian kaki atau pergelangan tangan atau kedua-duanya menggunakan tali. Yang ketiga, setiap kumpulan diberi tugasan untuk mengalihkan sebuah objek dari satu kawasan kepada kawasan yang ditetapkan. Kumpulan yang paling cepat akan dikira sebagai pemenang. Seterusnya, aktiviti menara kita. Cara bermain permainan ini adalah yang pertama, setiap kumpulan diberikan 10 helai kertas A4, sebuah gunting dan pita pelekat. Yang kedua, semasa membina menara, mereka dibenarkan melipat, mengoyak atau mencantumkan kertas yang telah diberikan. Pelajar yang ingin mendapatkan gunting dan pita pelekat tambahan perlu menjawab soalan daripada pemudah cara. Barang tambahan hanya terhad kepada 2 kumpulan terawal yang berjaya menjawab soalan-soalan dengan betul. Setelah masa tamat, kumpulan yang berjaya membina menara paling tinggi dan kukuh akan menjadi pemenang.
Seterusnya, permainan dam juara. Cara bermain permainan ini adalah, yang pertama, setiap kumpulan perlu mengundi nombor giliran dengan melempar dadu. Yang kedua, kumpulan yang mendapat giliran pertama melemparkan dadu dan menggerakkan dam miliknya berdasarkan nombor pada dadu. Seterusnya, mereka perlu berbincang dan menjawab soalan mengikut nombor di tempat dam tersebut berhenti. Jika jawapan betul, dam milik kumpulan tersebut boleh kekal pada kawasan tersebut. Namun, jika jawapan salah, maka mereka perlu mengundurkan dam tersebut 3 kotak ke belakang. Kemudian, giliran diberikan kepada kumpulan yang seterusnya. Kumpulan yang paling awal sampai ke garisan penamat akan menjadi pemenang. Permainan Tower Up. Cara bermainan permainan ini adalah, pelajar dikehendaki untuk duduk dalam bulatan 6 orang di mana 3 kumpulan boleh dibina, iaitu satu kumpulan terdiri daripada 2 orang. Setiap kumpulan perlu mengambil nombor giliran dengan melempar dadu. Kumpulan yang mendapat giliran pertama untuk menarik keluar dan memindahkan satu blok Jenga ke bahagian atas menara Jenga. Seterusnya, kumpulan tersebut perlu menjawab soalan pertama yang terdapat pada jadual 3.6. Jika kumpulan tersebut berjaya menjawab soalan tersebut, maka mereka akan mendapat 10 markah. Manakala, jika mereka gagal menjawab soalan, kumpulan tersebut tidak akan mendapat markah. Kumpulan seterusnya kemudian mendapat giliran dan menjawab soalan yang seterusnya pada jadual 3.6. Kumpulan yang menjatuhkan menara Jenga akan didenda dengan pengurangan sebanyak 30 markah. Di akhir sesi, kumpulan yang memperoleh markah paling tinggi akan menjadi pemenang. Aktiviti yang ketiga adalah mari menanam. Aktiviti ini boleh dilakukan dengan kaedah berikut. Pelajar dibahagikan secara rawak kepada beberapa kumpulan yang terdiri daripada 5 hingga 6 orang. Setiap kumpulan perlu mempunyai wakil daripada pelajar, senior dan junior. Setiap kumpulan diberikan benih untuk ditanam dan dirawat seperti cili, serai, bawang dan sebagainya. Aktiviti yang keempat, cabaran masak berkumpulan. Aktiviti ini boleh dilakukan dengan kaedah berikut. Pelajar dibahagikan secara rawak kepada beberapa kumpulan yang terdiri daripada 5 hingga 6 orang. Setiap kumpulan perlu mempunyai wakil dari pelajar senior dan junior. Setiap kumpulan akan diberi giliran untuk memasak setiap hujung minggu mengikut kesesuaian setiap sekolah.